Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi kita malam ni kan. Tapi Ana dah tukar dah waktu kita live. Jadi insya-Allah Ana akan live setiap malam pada pukul 12 malam. Ada yang nak tengok ke? Siapa nak tengok tu, sila masuk. Okey. Insya-Allah malam ni Ana nak share tajuk. Ana nak share tajuk yang tajuk live malam ni adalah perbetulkan niat. Kenapa perbetulkan niat? Ni sebenarnya Ana share ni adalah rahsia kejayaan orang. Rahsia macam mana kita nak jadi jutawan. Rahsia macam mana kita nak berjaya. Rahsianya yang pertama adalah perbetulkan niat. Macam mana kita nak perbetulkan niat tu? Apa tu niat? Kan kita tak tahu apa tu niat. Jadi dekat sini Ana nak share. Okey, bila kita nak berjaya, kita kena tiru sikap orang yang berjaya. Bukannya kita tiru orang tu. Contoh orang tu pakai kereta mahal, kita pakai kereta mahal, padahal kita tak berjaya lagi, kita tak mampu lagi. Contohnya orang tu apa? Pakai baju mahal, baju mewah kan. Duduk rumah mewah. Kita tengok benda tu. Bila kita nak jadi orang yang berjaya kan, kita kena tengok sikap orang yang berjaya. Macam mana sikap orang berjaya? Kita kenal tak? Ada tak antara korang yang kenal orang yang berjaya dan kita tengok sikap dia? Kita kadang-kadang bila kita kawan dengan orang kan, kita boleh tahu okey sifat dia macam gini, sifat dia macam gini. Bila kita memerhatikan orang. Kalau kita jenis kawan suka hati, kita kawan dengan orang yang baik, kita kawan dengan orang yang jahat, semua orang kita kawan, tu bahaya. Bila kita nak berkawan tu pun kita kena tahu dengan siapa kita berkawan. Sebab tu kita kena tahu sifat-sifat orang yang kita kawan tu macam mana. Bila kita nak berjaya pun bukan je kita tiru orang yang tak berjaya, tapi kita kena tiru orang yang berjaya. Tiru tu macam mana? Kita kena tiru sikap dia. Contohnya orang yang berjaya sentiasa menepati masa, amanah kan, jaga hubungan dengan keluarga. Contoh banyak lagi sikap orang yang berjaya. Jadi bila kita nak berjaya ni, kita kena tirulah sikap orang yang berjaya. InsyaAllah bila kita tiru orang yang berjaya ni kan, kita kena tiru kita kena tirulah insya-Allah. Bukannya kita kejar kejayaan dekat dunia je, tapi kita kejar kejayaan dekat akhirat. Dengar tak suara? Takut dengar bunyi kipas je sebenarnya. Kejap. Okey. Niat ni adalah soalan pertama. Soalan pertama untuk sesuatu perbuatan. Contohnya, kita belajar. Nanti bila kita ada masalah je orang akan tanya, apa niat awak untuk belajar? Contohnya kita bekerja. Apa niat awak untuk bekerja? Kan? Dekat situ, bila kita ada masalah, kita boleh patah balik ke pangkal jalan, iaitu niat kita. Bila niat kita betul, kita boleh jalanilah kehidupan tu walaupun kita pernah terbelok kanan, terbelok kiri kan, tersalah laluan. Sebab niat kita betul. Okey, apa yang kita lihat itu yang kita dapat. Bukannya kita lihat guna mata, tapi kita lihat guna hati kita. Kadang-kadang benda apa-apa kan berlaku apa semua tu, bila kita lihat benda tu daripada hati, kita tahu benda tu kadang-kadang bila ujian kita lihat daripada hati, kita tahu ada benda yang Allah nak bagi ni. Contoh ujian, kita lihat daripada hati. Mesti ada hikmah semua tu. Jadi bila kita lihat sesuatu, kita jangan lihat guna mata sahaja, tapi kita lihat guna hati. Okey, sebab korang pernah tak dengar waktu kecil-kecil kan? Contohlah macam saya sekolah tadika, tapi saya pun dah tak ingat dah tadika pastinya kan. Saya pernah tadika pasti. Saya dah tak ingat dah apa yang saya belajar. Tapi adalah macam adik-adik saya ke jiran-jiran saya yang belajar tadika, saya ingat memang dia akan ajar. Pelajaran pertama dia orang akan hafal hadis adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pelakuan yang kita lakukan tu adalah berdasarkan niat.
Bila niat kita baik, insya-Allah Allah akan bantu. Bila niat kita buruk, maka Allah tak bantulah kita. Allah tak bantu kita. Okay. Dekat sini dia nak ceritakan contoh saya semalam ada live kan, kita cakap pasal kita niat juga kan, kita buat kerana Allah. Okay, kita malam ni kita akan lebih mendalam sikit. Okay, malam ni kita akan lebih mendalam sikit, iaitu apa ni? Bila kita buat apa? Bila kita buat satu perkara ni, contoh kita makan tapi kita niat sebab kita nak kenyangkan perut kita. Tu je. Sebab aku takut sakit. Yang tu sebab kita niat kepada ke arah fitrah. Memang fitrah kehidupan kita memang kita makan untuk kenyangkan. Tapi bila kita nak dapat pahala lebih, kita nak apa? Nak dapat pahala lebih, kita kena niat advance lagi daripada tu. Bila kita makan, kita niat, aku makan ni memang untuk kenyang. Tapi bila aku kenyang, aku ada kekuatan, aku ada tenaga, aku nak keluarkan tenaga aku ni untuk bantu lagi orang ramai. Contohnya kita mengajar, aku isi perut aku ni untuk kenyang adalah untuk aku mengajar pelajar. Contoh, mengajar pelajar, kongsi ilmu, share ilmu dengan sesiapa je lah. Contoh, kita bangun pagi pun, kadang-kadang kita bangun, niat kita nak solat, tapi kita gandakan lagi. Kita nak solat, kita nak tolong orang, kita nak sharing dengan orang, kita bantu orang, semua benda tu kita kena niat. Kita nak jumpa orang, kadang-kadang kita jumpa orang, kita niat macam nak settlekan hal contoh. Tapi kita niat juga untuk berukhuwah. Maksudnya nak jalinkan silaturahim. Dekat situ dah double banyak dah kita dapat pahala dari situ. Sebab tu bila kita makan, contoh, kita kerja, kadang-kadang orang tanya, apa niat kau untuk kerja? Okey, saya mengaku, saya memang bekerja untuk cari pendapatan, untuk sara hidup lah, sara hidup kira kita bekerja tu dah kira ibadah dah, sebab kita nak sara hidup. Tapi kita niat kita nak sara hidup ni pun, kita kerja tu kita boleh bantu orang. Kita bantu orang, walaupun kita pengutik sampah ke kan, kita pengutik sampah ke, kita jadi abang pos ke kan, tu dah sebarkan kebaikan. Sebab apa? Sebab tolong orang. Orang tak boleh beli, dia hantar barang tu kan. Contoh, pengutik sampah. Kalau tak ada pengutik sampah, siapa nak kutip sampah? Takkan kita nak cari tempat hantar sampah setiap hari. Kita pun ada pekerjaan kita. Jadi kat situ kita kena hargai setiap pekerjaan kita. Jangan pernah pandang enteng ataupun pandang rendah pada pekerjaan orang yang kita tengok, kau kerja ni je, kau kerja ni je, faham tak? Kau kerja ustazah je, kau ajar budak ngaji je, macam tu kan. Kita jangan pernah pelekehkan orang. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita pelekehkan orang, kita akan dapat musibah dari situ kat situ, faham tak? Allah akan uji kita dengan benda tu lah. Allah akan uji kita dengan benda tu. Kadang-kadang bila setiap perkataan yang kita keluarkan ni, kita sharing ni, benda tu kadang-kadang Allah akan uji balik apa yang kita cakap. So Allah nak bagi kita kuat balik. Kita cuba buat apa yang kita pernah cakap. Jadi korang doakanlah saya, insya-Allah kan. Saya pun baru dengar sharing ni, jadi saya sharing dekat korang balik semula. Okey. Jadi jangan buat sesuatu berdasarkan hanya fitrah, tetapi dengan panduan hidayah. Panduan hidayah tu macam saya terangkan tadi. Jadi kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita buat sesuatu benda kan, kita niat yang betul kan, benda tu akan berkait dengan Allah SWT. Apa-apa je, contoh, kita memang rapat dengan Allah SWT. Jadi segala benda yang kita buat mesti insya-Allah Allah mudahkan. Yang penting kita cakap lah, kita niat kerana Allah SWT. Jadi kita tahulah Allah tu sentiasa ada dengan kita. Walaupun kita tidur, walaupun kita baring, walaupun kita buat dosa orang tak nampak, Allah SWT tetap nampak. Jadi kita benda tu memang kita kena rasa Allah SWT tengokkan kita 24 jam. Kadang-kadang kita tak sedar kita buat dosa. Kadang-kadang kita rasa macam, orang tak nampak aku buat dosa. Kan, orang tak nampak aku buat dosa. Tapi sebenarnya Allah SWT nampak kita buat dosa walaupun orang lain tak nampak. Jadi kita jangan pandang rendah lah. Jangan pandang rendah. Jangan kita sangka kadang-kadang kita minta kat Allah, kita rasa Allah tak akan bagi. Bila kita dah cakap Allah tak bagi, Allah tak bagi. Sebab apa? Sebab Allah tu seperti sangkaan hambanya. Bila kita sangka yang baik-baik, Allah akan bagi yang baik-baik. Bila kita sangka yang buruk, maka akan dapatlah yang buruk tu. Tu pertama, tu niat lah. Kita niat kan, kena jaga niat.
Okey. Apabila kita buat sesuatu kan, apabila kita buat sesuatu pekerjaan, kita buat sesuatu kerja, kita kena mengaitkan dengan tujuan Allah cipta kita. Contohnya apa tujuan Allah cipta kita? Apa tujuan Allah cipta kita? Allah cipta kita adalah untuk menjadi hamba Allah SWT yang baik dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang menyebabkan kebaikan kepada semua umat manusia dekat dunia ni. Jadi insya-Allah bila kita rapat dengan Allah, bila kita betulkan niat kita semua kerana Allah, walaupun kita pakai kasut ke, kan, ikat tali kasut ke, kita pakai baju ke, kita pakai tudung ke, semua niat kerana Allah Taala, maka insya-Allah ada kelebihan dekat situ, iaitu Allah akan tolong kita lah. Tolong kita. Sebab bila kita niat kerana Allah SWT, dekat situ ada kekuatan. Kekuatan. So cuba bayangkan apa ni? Kita nak buat kerja, contoh kita nak pergi satu tempat ni, kita nak apa? Contoh selain kerja saya bagi contoh untuk belajar. Contoh kita belajar. Contoh lepas tu kita minta tempat yang dekat dengan kita untuk belajar. Contohnya dah habis darjah 6, nak sambung tingkatan kan. Contoh masuk asrama, sekolah berasrama. Jadi kita minta yang dekat. Walaupun asrama ataupun sekolah yang lain. Tapi disebabkan takdir yang Allah buat, kita dapat asrama yang jauh sangat-sangat daripada rumah kita. Jauh sangat-sangat. Contoh kita dekat Johor, tiba-tiba dapat dekat Pahang, Terengganu, Perak, Perlis, jauh kan. Jauh kat situ kan. Jadi bila kita dah yakin apa ni, kita memang dah niat nak belajar. Tapi bila tiba-tiba kita diuji benda tu, Allah bagi kita kekuatan, kita pergi juga. Kalau kita tak ada kekuatan kan, kalau kita niat nak belajar pun bukan sebab nak belajar, bukan sebab kerana Allah, memang kita akan cakap, aku tak nak masuk sini. Kan, aku tak nak masuk sini. Buat permohonan lagi. Lepas tu kena tolak. Permohonan lagi kena tolak. Jadi dekat situ, bila kita dekat dengan Allah ni, memang Allah akan bagi kita kekuatan. Walaupun apapun cabaran yang kita hadapi, insya-Allah Allah akan bagi kekuatan dekat kita. Walaupun beribu kali korang kena ujian yang sama, Allah akan bagi kekuatan dekat kita. Jadi jangan pernah sedih, jemu untuk jemu dengan kehidupan ni. Jangan pernah sedih dengan kehidupan kita ni. Sebab ingat, Allah sentiasa ada dengan kita. Allah sentiasa ada dengan kita. InsyaAllah. Sebab bila kita ada kekuatan tu, dia datang sebab mengundang kebersamaan Allah Taala. Macam kita, contohlah. Macam mana nak cakap? Contoh, kita ada kawan kita rapat dengan kawan kita. Tu bila memang kawan rapat, memang semua segala-galanya dia kekuatan kita. Semualah kita perlukan dia. Tapi seandainya kita ada kawan yang biasa-biasa. Kawan yang biasa-biasa, kadang-kadang kita macam kita tak sayang dia, kita biasa-biasa je dengan dia. Dia sebenarnya bukan penguat untuk kita. Dia bukan kekuatan kita, faham tak? Jadi bila kita, contohlah kita ada sahabat sejati, tu kekuatan kita. Kita ada suami, tu kekuatan kita kadang-kadang situ kan. Jadi daripada jadikan suami kita kekuatan, kita kena cari Allah dulu. Apa-apa, kita cari Allah SWT dulu. Okay, kita masuk dah sebab dalam pekerjaan, macam-macam kerja kan ada. Tapi kita nak fokus untuk kita nak share kan pasal apa tadi? Kunci rahsia kejayaan untuk menjadi jutawan. Okay, dalam berniaga biasanya orang akan ajar technical how to do. Maksudnya macam mana nak buat. Contohnya macam mana aku nak bagi orang tengok ni, macam mana orang nak aku nak setting FB, macam mana aku nak ni, faham tak? Tu orang sekarang. Orang dulu. Tapi bila orang ajar, kita ada masuk kelas-kelas kan, kita jumpa ustaz-ustaz. Kadang-kadang ustaz pun berniaga juga kan, sebab berniaga ni adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang ni teknikal yang orang akan tanya adalah, yang orang akan belajar adalah siapa, apa yang aku kena buat, siapa yang kena. Saya tak pandai bahasa Inggeris. Sorry. Saya tak pandai bahasa Inggeris. Maksudnya siapa
Aku kena buat dengan siapa? Maksudnya macam mana nak cakap? Kita kena cari siapa kabel kita. Siapa kabel kita? Siapa kabel kita dalam perniagaan, dalam pekerjaan? Kabel kita adalah kita jaga hubungan kita dengan Allah SWT. Kadang-kadang tu lah, kita sibuk sangat berniaga, kan? Solat lambat, kita tak jaga hubungan kita dengan ibu bapa, adik-beradik. Kita tak satu hati. Benda tu sebenarnya susah benda tu. Benda tu susah sebenarnya. Sebab apa? Daripada situlah keberkatan ada. Faham tak? Bila ibu bapa kita tak redha dengan kita kan. Semua benda akan hancur. Jadi itulah Ana pun sekarang memang akan live 12. Sebab apa? Sebab Ana nak cari masa lepak-lepak dengan keluarga Ana kan. Sebab Ana dah full time business. InsyaAllah kita sama-sama jadi usahawan jutawan yang berjaya dunia akhirat, insyaAllah. Jadi kita kena jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Buatlah solat hajat. Pagi-pagi bangun awal-awal. Jangan lambat-lambat. Solat hajat, solat tahajud. Kan banyak kelebihan solat-solat sunat ni, banyak sangat-sangat. Paling kurang buat solat witir. Sebab apa? Sebab Allah adalah satu. Suka witir. Allah tu witir satu. Ganjil. Okey. Nak diceritakan perbezaan macam mana niat kita sebab Allah dengan niat kita sebab benda lain. Okey, ada satu kisah ni, banyak kali lah saya baca, tapi memang sukalah. Saya memang jenis suka baca buku. Buku apa-apa je lah bagi je. Kadang-kadang dapat buku sekolah, contoh dah habis sekolah, nak masuk tahun baru, dapat buku sekolah, kadang-kadang dah habis baca walaupun tak faham. Buku bahasa Melayu selalu habis. Sebab faham kan, kalau matematik semua-semua, saya lemah sikit. Saya biasa-biasa je. Okey, ada seorang lelaki ni, satu hari ni ada dalam sebuah desa. Sebuah kampung ni, dekat kampung tu, penduduk kat situ macam, penduduk kat situ lah, kawan-kawan kat situ, dia sembah satu pokok ni. Satu pokok ni besar macam tu kan. Lepas tu ada seorang alim ni. Seorang alim ni dia tak dapat tahu khabar berita macam itu. Dia pergilah, bawa kapak, dah siap-siap dah bawa kapak. Lepas tu nak tebang pokok tu. Sekali ada seekor syaitan menyamar sebagai seorang pemuda lelaki. Macam dia cakap lah, macam, ya, sabar ya, kejap. Aduh, astagfirullahaladzim. Okay, lepas tu, bila dia datang, dia cakap, kau nak buat apa dengan kapak ni? Syaitan cakap. Lepas tu dia cakap, aku nak tebang pokok ni. Sebab kan, diorang mensyirikkan Allah Ta'ala kan. Lepas tu lawan. Macam cakap. Lalu syaitan tu dapat pujuk lelaki tu. Pujuk orang alim tu cakap, tak apa, setiap kali kau habis solat subuh situlah, akan ada 1 dinar. Lebih kurang macam ada duit bawah sejadah kau macam itulah, ada dinar. Lepas tu setiap hari, hari pertama, lepas tu dia balik setiap hari sampailah hari ketiga, memang dia akan solat, keluar selak sejadah, ada duit. Sampai hari keempat tak ada duit. Hari keempat tak ada duit, dia bawa kapak, dia nak pergi dekat pokok tu kan. Sebab syaitan tu dah janji kan. Dia nak pergi dekat itulah. Dia nak pergi dekat pokok tu kan, nak tebang. Lepas tu syaitan tu lawan. Orang alim tu kalah. Lepas tu dia cakap, kenapa aku kalah? Lepas tu dia cakap, sebab dulu engkau niat nak tebang pokok tu kerana Allah Ta'ala. Sebab orang-orang kampung mensyirikkan Allah Ta'ala. Tapi sekarang ni engkau niat nak tebang pokok tu sebab marah, sebab engkau tak dapat dinar yang aku janjikan. Faham tak? Dekat situ nampaklah bila kita niat kerana Allah Ta'ala, kita ada kekuatan. Bila kita tak niat kerana Allah Ta'ala, maka kita tak ada kekuatan. Sebab itulah dia kalah dengan syaitan tu. Faham tak? Dekat situ. Jadi kita kena jagalah selalu niat kita. Kita buat apa-apa pun, bila kita rasa betul, kita buat. Kita kena yakin yang kita ni betul. Kalau tak tahu, kita kena minta tunjuk ajar orang yang lebih pandai. Okey. Tu yang pertama. Pengajaran pertama tadi adalah, bila kita nak buat sesuatu, kita jangan kaitkan, kita jangan hanya berdasarkan fitrah, tetapi berdasarkan
panduan hidayah. Maksudnya iman lah, kira niat kita macam tu kan. Yang kedua adalah bila kita niatkan Allah Ta'ala, di situ adalah ada harapan. Harapan ni adalah penting dalam hidup kita. Hidup kita ni perlukan harapan. Bila kita kadang-kadang kita tak ada orang nak diharapkan. Contohlah, ya Allah, contoh kita tak ada kenderaan. Tiba-tiba kita sakit. Kita duduk rumah seorang-seorang. Siapa yang kita nak harapkan macam tu? Kita doa lah, ya Allah, kau tolong aku. Sebab kita harapan kita hanya nak kepada Allah SWT sahaja. Jadi kita doa lah, insya-Allah ada je orang tegak hati tiba-tiba nak ziarah ke kan. Orang datang tolong ke. Kita jangan sangkalkan kekuasaan Allah SWT tu. Allah nak buat apa-apa je boleh. Boleh je Allah nak buat apa-apa. Walaupun kita tak sangka benda tu. Dengan kun fayakun saja, maka terjadilah apa yang Allah nak benda tu jadi. Jadi bila kita niatkan kerana Allah Ta'ala, di situ ada harapan. Maksudnya kita kena kerja dengan iman. Harapan tidak boleh dimusnahkan. Harapan memang tak boleh dimusnahkan. Kita memang boleh je berharap manusia, tapi selalunya memang kita tak boleh berharap dengan manusia. Sebab manusia ni benda yang akan musnah. Benda yang akan musnah, benda yang tak dijanjikan dia akan tolong kita waktu kita susah. Yang kita harapkan adalah Allah SWT saja. Apa-apa je lah. Kita buat kerja apa-apa, kita harapkan Allah SWT tolong. Contohlah, kita ada perjanjian, contoh, ada meeting. Kita tengah emergency, tiba-tiba ada meeting. Kita tak tahu nak buat apa. Kan pergi, kita nak settle emergency tapi ada meeting. Macam mana ni? Kita harapkan Allah mudahkan segalanya. Kita settlekan emergency, kita sempat pergi meeting. Jadi kita kena harapkan semua segala-galanya dekat Allah SWT. Okay. Itu poin kedua. Untuk poin ketiga adalah menimbulkan satu keyakinan, iaitu kita rasa kuat. Kita rasa diri kita ni kira macam mana cakap? Kita yakin. Kita yakin. Bila kita nak buat apa, kita kena yakin. Kalau orang dulu, dia akan yakin dulu baru lihat. Kalau orang dulu, dia kena kalau orang biasa, Kalau orang biasa dia akan lihat dulu baru yakin. Contohnya lah kita cakap, awak kalau jual produk ni memang akan dapat untung ni cini-cini, awak akan dapat komisen macam ni, awak boleh beli kereta, boleh beli rumah, boleh beli macam-macam. Bila dia yakin, orang tu tak tunjuk pun benda tu. Kadang-kadang ada orang yang jenis yakin, kadang-kadang ada orang jenis yang tak yakin. Dia nak orang tu tunjuk dulu, betul ke dapat benda tu. Faham tak? Jadi kat situ, kalau orang sekarang yang kita perlu buat, orang yang beriman dia akan yakin dulu baru lihat. Contohnya macam kita solat, kita taat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tak yakin syurga, kita tak buat pun. Walaupun kita tak lihat syurga, kita tak lihat neraka, tapi kalau kita yakin, kita buatlah amalan yang disuruh dan diperintah oleh Allah SWT. Tapi kalau seandainya kita tak yakin, kan kita tak pernah lihat, kita tak yakin, kita kena lihat dulu. Tengoklah syurga tu macam mana. Baru kita nak tu, tak ada. Tu bukan orang yang beriman. Jadi kita kena yakin dulu, baru kita buat dan lihat benda tu. Bila kita yakin, kita akan tak membazirkan masa kita, tenaga dengan fikiran kita dengan benda-benda yang tak berfaedah. Yang tak berfaedah. Jadi kita boleh fokus apa yang kita fokuskan. Okey. Yang tu poin ketiga. Poin ketiga. Okey, jadi itu sampai situ saja, iaitu poin ketiga. Ya mak, sabar. Okey. Sorry. Rumah saya memang beratas dengan sampai bawah. Okey. Seandainya kita sesat, kan, kita kena kembali kepada jalan. Tapi bila niat kita tak betul, kita kembali kepada jalan yang salah juga. Dan tak akan betul sampai bila-bila. Jadi niat yang betul, kita akan dapat yang betul. Okey. Macam tadi saya cakap, kita jangan lakukan menurut fitrah. Tapi kita satukan fitrah dan hidayah. Jadi, bila contoh kita nak pergi solat Jumaat, kita niat nak solat je.
Tapi kita boleh pelbagaikan niat tu. Macam mana? Kita niat kita nak ibadat, kita niat kita nak jalinkan silaturahim, kan kita jumpa-jumpa orang, salam-salam, kenal-kenal, berbual semua tu kan. Lepas tu kita niat lah, contohnya ada tabung kita nak sedekah. Contoh kita niat lagi. Kita niat apa? Kalau aku ni ada sampah aku kutip. Contoh aku sapu masjid ke apa ke. Kita pelbagaikan niat kita. Walaupun kita nak pergi kat satu tempat tu. Kita ziarah orang. Contoh kita ziarah orang. Kita memang nak eratkan silaturahim. Sampai tu kita boleh tolong. Contohnya kita tolong kok dia ada masalah ke. Kita boleh tahu benda tu. Kita boleh tolong walaupun benda tu simple. Jadi daripada konklusi daripada kita punya tajuk malam ni adalah bila kita niat kerana Allah Ta'ala, maka adalah rezeki di situ dan rahmat serta barakah. Jadi itulah, kita nak buat sesuatu, kita kena yakin, percaya, tetapkan harapan tu. Hanya Allah Ta'ala harapan kita. Okay. Jadi untuk last kali, mukadimah yang baik maka natijahnya pun baik. Contohnya sebuah buku, bila bukunya permulaan dia baik, maka habis dia baik juga. Contoh buku dia tajuk tak elok, kan, habis dia pun memang ceritanya tak elok. Jadi macam tu jugalah kehidupan kita. Apa segala benda yang kita buat, kita kena niat kerana Allah Taala. InsyaAllah itu rahsia pertama untuk kita buat segala sesuatu. Kadang-kadang bukannya sekadar kita cerita benda ni sekali saja, tapi dalam kehidupan kita kadang-kadang bila kita rasa kita buat benda tu tak betul, kenapa aku buat ni tak jadi, kita tanya balik diri kita. Aku sebenarnya datang sini kenapa? Niat aku nak belajar ke, nak cari kawan ke, nak main ke? Semua tu kita boleh tanya diri kita sendiri. Sebab niat ni kita yang atur, kita yang pegang hati kita. Bukan kita yang pegang hati kita saja, maksudnya kita yang boleh check kita punya hati ni. Kita niat sebab apa, kita nak buat sebab apa. Tapi yang beri keizinan semua Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah itu saja sharing untuk malam ni. Terima kasih siapa yang join. Share dekat kawan-kawan jika bermanfaat live pada malam ini. InsyaAllah. Bagi yang tak tahu lagi, Ana ada open dropship untuk under Ana Hans. Jadi insyaAllah siapa yang berminat nak join tanpa modal sesen pun, korang boleh join, PM tu sana. InsyaAllah apa yang baik tu datang daripada Allah SWT, apa yang buruk tu datang daripada kelemahan diri Ana sendiri. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.